Sendirian aku berbisik. Rujuk buku teks muka surat 145. Jom murid-murid, kita mulakan. Okey, murid-murid semua boleh buka buku teks. Okey, muka surat 145. Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam cikgu. Okey. Okey, cikgu ucapkan terima kasih semua sebab sudi masuk ke kelas Google Meet cikgu Okey, jadi cikgu ucapkan tahniah lah. Okey, sebab kamu masih lagi bersemangat pada minggu yang ke-22 ni Okey, jadi hari ni kita akan masuk topik yang terakhir dalam buku teks tingkatan 2 iaitu reka bentuk makanan Okey, reka bentuk makanan ni dalam buku teks muka surat 145. Okey. Okey, cikgu akan share slide-nya. Okey, reka bentuk makanan. Ini adalah topik yang terakhir. Jadi dalam kehidupan kita, makanan sangatlah penting Kalau tak ada makanan apa jadi? Mati. Boleh hidup tak? Mati. Manusia boleh hidup tanpa makanan berapa hari? Tak pasti. Muka surat berapa? 145. Okey? Jadi kamu boleh tanya cikgu sains. Manusia boleh hidup tanpa makanan dan air berapa hari? Okey, jadi kamu kalau nak makan, mesti kamu suka presentation makanan yang cantik. Barulah dia menambat selera, betul tak? Betul. Kalau macam presentation ni, kalau kamu makan dekat Aeon kan, kamu pergi dekat food court dia ke, dekat mana-mana kedai makan dekat bawah tu, mesti kamu mencari makanan yang menarik. Okay? Kalau tak menarik tu rasa macam tak best kan? Makanan yang menarik ni akan meningkatkan kita punya selera kan. Tapi kita belum rasa lagi, tak pasti lagi sedap ke tidak. Kita tengok dia punya presentation tu, kita dah teruja, oh sedap ni. Okay, jadi presentation ataupun reka bentuk makanan sangatlah penting sangatlah penting. Okay, jadi hari ini sebelum cikgu pergi lebih jauh lagi, cikgu nak tahu perasaan awak semualah pada pagi ni. Sebelum kita nak masuk topik ni, topik makanan ni, cikgu nak tahu awak punya perasaan. Perasaan awak sekarang ni. Sekarang ni apa yang awak rasa? Gembira ke? Sedih ke? Lapar ke? Apa-apa perasaan yang awak rasa sekarang ni, okey, awak tuliskan. Okey, awak pergi kepada slido.com. Awak masukkan kod 570431. Luar ni. Okey, kod dia 570431. 5 tu okey. Boleh typekan awak punya perasaan? Okey. Dia ni cepat elok, cepat berlalu. Dan kita nak kembali ke sekolah seperti biasa kan? Mogok sekolah tutup. Itulah. Okey, terima kasih semua atas poll hari ni cikgu nak tahulah perasaan awak supaya awak boleh lepaskan awak punya perasaan stres Okey, jadi hari ni cerita pasal makan memang seronok Okey, cikgu nak tunjuk gambar makanan je pagi ni Tetapi di sebalik tu objektif dia belajar tajuk ni, yang pertama kamu dapat mentakrif reka bentuk makanan. Kamu dapat menjelaskan kepentingan reka bentuk makanan.
Dan kamu dapat mengaplikasikan penggunaan alat dan perkakas dalam reka bentuk makanan. Miss nanti, bila saya dah ajar ni, nanti kalau parents awak tak ada kat rumah ke, awak dah boleh masak sendiri sebab awak dah kenal dah alat dengan perkakasan tu tadi. Nanti mak ayah awak balik kerja, awak tinggal present je makanan awak. Okay, kemudian kamu dapat melakar serta menjustifikasikan reka bentuk makanan. Dan yang kelima, menghasilkan reka bentuk makanan dan pembukusan makanan, packaging. Kenapa kamu tertarik dengan packaging McDonald, packaging KFC kan, dia punya kotak tu dia punya fries, dia punya kentang goreng, fries je pun. Kentang goreng boleh goreng kat rumah kan. Tapi kenapa kentang goreng kat rumah tu tak sehebat McDonald, yang McD punya macam nak makan fries McD, nak makan potato wedges KFC, rasa macam craving gila kan. Padahal sama je boleh buat kat rumah sebab packaging dia, sebab presentation dia. Sebab tu saya nak ajar ni reka bentuk makanan ni supaya awak boleh buat sini kat rumah. Lepas tu awak boleh jual. Time PKP ni boleh jual lah. Makanan boleh jual sebab presentation awak menarik. Awak ambil gambar, awak post dekat IG, post dekat WhatsApp group, membuatkan orang macam tertarik nak makan. Rasa tak tahu lagi tu. Rasa tu nombor 2. Okay, dia punya presentation memang level 10 Jadi takrif reka bentuk makanan. Okay, pengetahuan tentang penghasilan idea secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk. Okay, produk yang dihasilkan tu mesti mempunyai nilai estetika, mesti ada kefungsian dia, mesti ada keupayaan, mesti ada pembuatan dan kebolehpasaran. Maksudnya boleh dijual. Takkan kita nak design makanan cantik-cantik, lepas tu kita rasa malas nak jual. Sebenarnya orang tertarik dengan reka bentuk sahaja. Rasa tu nombor 2. Kalau rasa tu sangat sedap, memang itu adalah satu bonus lah. Okay, takrif makanan. Apa itu makanan? Food. Okay, food hari-hari bangun tidur, food kita fikir. Okay, makanan ialah sesuatu bahan yang boleh dimakan dalam bentuk pepejal atau cecair, dihasilkan daripada haiwan atau tumbuhan. Jadi ciri-ciri makanan, pelbagai tekstur, rupa, rasa, bau dan warna. Tapi batu kayu bukan makanan lah. Batu kayu kertas jangan makan pula tak boleh makan lah. Okay. Takrif reka bentuk makanan. Okay. Faktor yang mempengaruhi reka bentuk makanan ni adalah dari segi permintaan. Dari segi budaya. Cina, Melayu, India, lain-lain reka bentuk makanan dia. Dari segi sosial, dari segi tempat, KL, Selangor, Pahang, Terengganu, Kelantan, lain-lain. Cara hidup masyarakat mengikut trend memang betul. Zaman dulu tahun 50-an, lain dengan kita tahun 2020. Okey, kita dah alaf 21. Memang lainlah makanan kita dengan zaman Jepun dulu Okey, contoh awak tengok ni gambar pau. Lapar tak? Terus lapar ni. Okey, pau zaman dulu awak tengok pau kampung, apa panggil pau kampung ni. Tak licin sangatlah permukaan dia. Ni pau zaman dahulu. Okey, zaman sekarang punya pau dah macam ni. Dah orang dah inovasikan dah bentuk rose begini. Jadi menarik tak nak makan? Menarik. Rasa tertarik tak nak makan? Kan, rasa tertarik. Kalau awak jual pun, mesti ramai orang nak beli. Sebab, cantik gila dia punya kuih pau tu. Okay, kau berbanding dengan gambar A tu, mesti kurang tertarik. Sama juga dengan kuih apam ni mengikut trend. Zaman dulu, A ni je kuih apam dia. Awak panggil apam nasi ni. Zaman sekarang, orang dah buat untuk birthday party, goodies apam polkadot macam ni. Ini apam polkadot ni mahal ni kalau jual ni. 50 biji, RM25. Jadi awak boleh belajar ni. Masuk kelas PJJ kan, banyak je kat Facebook tu. Masuk kelas PJJ, bayarlah RM10 ke ikut dia punya yuran lah. Paling murah, cikgu pun selalu masuk kat ni. Okay, paling murah RM10. Belajarlah buat.
Dia siap bagi video bagai semua. Kamu follow je. Lepas tu kamu boleh jual. Okay. Ini Apam Rose. Ini pun ada orang juga buat PJJ ni. PJJ ni pun satu bisnes juga. Padahal dia sharing video je. Lepas tu dia suruh orang bayar yuran RM10. Bayangkan kalau 10 orang. 10 orang nak beli video awak tu. Awak buat video sekali je. Awak edit sekali je. Okay, tapi awak jual video tu RM10, 10 orang 100. Saya dapat 100. Itu belum jual kuih tau. Itu belum jual kuih, baru jual video je. Awak bayangkan ni. Orang zaman sekarang memang tertarik. Dan salah satu bisnes di zaman pandemik ni yang boleh laku adalah makanan. Okay? Bisneslah makanan, insyaAllah lah. Aspek reka bentuk makanan ada 4. Pertama, proses, kaedah dan ruang tempat produk diproses, diedar dan digunakan. Yang kedua, makanan dari segi estetika, komunikasi dan perwakilan. 3, peralatan dan perkakasan yang digunakan untuk menyendia dan mengambil makanan. Yang keempat, aktiviti komunikasi untuk mempromosikan makanan. Itu adalah 4 aspek reka bentuk. Okey, reka bentuk susunan makanan dalam pinggan. Awak tengok tu. Padahal apa tu ikan je pun. Ikan salmon ke apa tu. Dia letak dalam pinggan begitu. Ui, nampak macam hotel. Ni kalau awak buat kat rumah ni, terkejutlah mak awak. Ui, anak aku dah berubah dia katanya. Anak aku dah berubah jadi chef. Okey, ini pula yang gambar bawah tu, gambar kucing tidur tu. Itu adalah reka bentuk susunan makanan dalam bekas. Bekas maksudnya Tupperware lah. Awak tengok tu menarik tak nak dimakan? Sedap tau. Kan? Kau dapat bekal gini, hari-hari, boleh gems kan? Okay. Okay, seterusnya klasifikasi reka bentuk makanan. Reka bentuk pada makanan itu sendiri. Okey, yang sangat menarik sebenarnya dia nak bubur nasi labu dalam buah labu je. Tapi bila dia taruh macam ni sangat sophisticated cik. Nampak macam mahal. Nampak macam nasi tu mahal Padahal nasi je pun kan. Tapi nampak macam wah, macam hotel. Hotel pun dah tutup tau. Hotel pun dah banyak tutup dah ni zaman COVID ni. Jadi awak buatlah hotel kat rumah. Siapa nak makan turtle tu? Kita lah makan. Ni buah kan. Birthday party tak payah kek tu. Tak payah buat kek tu. Kita makanan sihat. Buat buah macam ni. Birthday mak awak kan. Birthday mak awak buat macam ni. Menangis mak awak. Menangis mak awak dapat apa tu? Kek buah turtle ni ini tomato buat begini. Kelapa buat begini. Okay. Ni nasi. Macam-macam nasi lah ni. Sedap. Lapar ni. Okay, nasi. Okay, nasi apa tahu ni? Nasi minyak ke? Okay, nasi 3 benua. Nasi 3 benua ni. Ni nasi snowman. Okay, nasi snowman. Sedap. Okay. Jenis-jenis reka bentuk pastry. Ni. Saya suka ni. Pastry awak boleh buat sendiri tau kat rumah. Awak beli kulit pastry yang dah siap tau. Dekat kedai bakery ada. Ataupun dekat bahagian sejuk beku dekat Aeon tu. Ada ni kulit pastry ni. Lepas tu awak bubuhlah jam kat dalam dia. Awak potong. Awak lapiskan dia dengan jam ke. Coklat ke. Sardin ke. Okey. Lepas tu awak kepitlah tepi dia tu. Dengan garpu kan. Lepas tu awak masuk oven. Jadi pastry. Allah, senang. Lepas tu nak bubuh krim ke, nak bubuh gini. Ni. Ini sedap. Okay. Makanan laut. Macam ni. Presentation makanan laut. Daging. Sate. Sate. Okay, sate. Sate je pun. Okay. Tapi bila dia present atas papan pemotong. Ini papan pemotong daging. Apa benda? Taruh nasi pula dalam periuk kecil gini. Ayam dalam baldi ni. Nampak macam sangat mahal lah presentation tu. Buat kat rumah tau. Ni. Makanan nampak macam tak kenyang.
makan sikit sangat. Tapi sebenarnya kenyang Daging ni mengenyangkan Kek. Ni kek jadi awak ni. Kek kasut, kek beg tangan, kek durian ni sekarang musim durian. Okay. Sekilo RM2 durian kampung. Okay ni kek rose. So kalau awak minat dengan bakery, awak masuklah kelas. Awak masuklah kelas PJJ. Alah, awak type je dekat Facebook tu, kelas PJJ kek apa nak belajar. Lepas tu bayar yuran dia. Lepas tu belajar, beli bahan belajar. Okay. It can make money, you know. Okay. Buah-buahan pula pun dihias juga. Gini. Barulah menarik untuk dimakan. Barulah kita rasa nak makan buah kan, betul tak? Kat hotel beginilah. Kenduri kahwin macam ni lah. Makan beradab kan dia buat. Tengok tu. Ada shark. Siapa tadi? Kata nak buat kek hari jadi. Buah-buahan hari jadi untuk mak buat shark gini. Ni baby tidur. Tak puting. Baby shower ni. Baby shower boleh buat ni. Lepas tu ni, jelly ni. Jelly buah-buahan awak. Jelly buah-buahan ni boleh buat. Alah, macam mana nak buat? Ni tengok je kat Google, type je. Mesti keluar lah dia punya video cara nak buat. Dia ada pisau khas dia tahu, pisau ukir ni. Pisau ukir ni boleh beli dekat kedai bakery. Kedai bakery tu semua ada jual. Mak bapak je tak ada jual. Lepas tu, zaman teknologi canggih ni, Google aja. Okay, tengok pisang dengan nenas ni jadi old. Okay. Okey, seterusnya 2.6.2 dalam buku teks awak muka surat 148 menjelaskan kepentingan reka bentuk makanan. Yang pertama, kepentingan reka bentuk makanan ni kebebasan memilih kepada pengguna. Contohnya macam Azim design lain, buat design lain. Dania buat design lain. Jadi saya sebagai pembeli kek, saya memilih. Saya punya kuasa untuk memilih yang mana saya nak beli. Ikut saya punya, saya suka design mana. Macam saya sekarang ni, saya lebih tertarik pada design kek strawberry tu. Kononlah Dania yang buat kek strawberry. Jadi saya pilih Dania nak beli kek dia. Azim kena buat kek lain lah yang lebih menarik minat. Kemudian dia dapat menzahirkan nilai estetika. Nilai estetika tu maksudnya dia memberi nilai tambah kepada satu produk dan berpotensi tinggi untuk dipasarkan. Sebab nampak benda tu macam rare dan berkualiti tinggi dan macam mahal. Nampak macam mahal lah. Padahal kek coklat moist je pun kan. Ini pun kek coklat moist biasa je sebenarnya. Tetapi dibuat hiasan dengan KitKat. Di atas ni diletakkan buah-buahan. So nampak macam wow. Berbanding kalau kek coklat moist yang ditabur coklat rice, dia nampak simple kan. Jadi mesti yang belah kanan lebih menang. Orang nak beli yang belah kanan tu je. Padahal kamu hanya menambah nilai estetika pada kek coklat moist tu sahaja. Itu saya kata reka bentuk makanan sangat penting. Ni, melindungi etika sosial. Okay, tidak menyentuh sensitiviti kaum dan agama. Dapat menerapkan nilai inovatif dan kreatif. Berbanding kalau kamu buat cupcake kosong macam ni, tak ada orang nak beli sebab tak menarik berbanding kalau kamu hiaskan cupcake kamu dengan icing begini. Ramailah busu-busu nak beli. Lepas tu kamu punya design jangan menyentuh mana-mana sensitiviti kaum. Itu tak boleh lah. Kemudian dapat memberi faedah kepada pengguna. Membuka peluang perniagaan. Sebab tu saya suruh awak bisnes tu tadi. Hari ni ramai pula 57 orang. Kejut saya. Alhamdulillah. Pembangunan sains dan teknologi moden. Perkembangan reka bentuk makanan menyumbang kepada terciptanya pelbagai jenis mesin. Betul. Sekarang ni pelbagai jenis mesin untuk membuat makanan. Tak macam dulu, tak zaman dulu. Zaman dulu kalau nak buat cili giling tu, cili boh tu, kena giling. Sekarang pakai blender. Lepas tu nak buat kek tengok ni ada mesin. Nak buat mie ada mesin. Semua petik jari je. Yang penting duit kena ada lah. Jadi reka bentuk makanan ni membangun kepada sains dan teknologi moden makanan lah. Maksudnya penciptaan pelbagai jenis mesin dan alat. Tengok ni. Ni nak buat mie Ada mesin dia tau.
Awak cari je kat Shopee. Shopee tu semua ada. Okey, kemudian ia dapat kepelbagaian etika budaya. Kuih bulan kan, Chinese. Okey, bahulu. Malay lah. Okey. Itu menunjukkan etika dan budaya lah setiap kaum. Makanan ni. Ketupat. Ni nanti raya haji 20 hari bulan kan. Dapatlah makan ni. InsyaAllah kau ada rezeki kan kamu. Ni vade ataupun masalode kaum India. Yang ini. Apa ni? Kuih apa ni? Apa namanya? Kuih apa ni awak? Buah Melaka deh. Kan? Onde-onde. Buah Melaka. Onde-onde. Sedap. Saya suka ni. Senang je buat ni. Okay. Okey, seterusnya. Mengaplikasikan penggunaan alatan dan perkakasan dalam proses penyediaan reka bentuk makanan. Alatan, kalau kamu pergi kat dapur rumah kamu sendirilah. Okay, kamu akan nampak ada alatan memotong, alatan membentuk dan mungkin kalau mak kamu tu seorang bakers lah. Kalau tak ada, tak adalah. Ada alatan menghias ni kalau dia bakers lah. Okay. Alatan menghidang mesti ada. Jadi kat rumah kamu, B dengan C mungkin tak ada. A dengan D mesti ada. Alatan memotong dan alatan menghidang mesti ada. Alatan memotong pisau lah. Pisau tukang masak ni mesti ada. Okay. Pisau bergerigi ni mungkin ada rumah yang ada lah. Ada yang rumah tak ada. Pisau gerigi ni biasanya untuk nak potong benda-benda lembut, makanan lembut. Yang mempunyai kulit yang keras macam roti lah. Okay. Pisau penyisih. Ini atau pisahkan, ini pisau untuk memisahkan daging daripada tulang. Memisahkan isi ikan daripada ikan. Dia setengah rumah ada lah, ada setengah tak ada. Tapi kalau dia ayah dia chef ke, mak dia chef ke, memang ada lah. Okay, memang ada. Okay. Okay, seterusnya. Okay, ni pisau. Okay, ni pisau pengupas kulit. Okay, ni pisau ukir. Ukir buah yang saya cakap tadi nak buat oil tadi, nak buat jerung tadi. Guna fruit carving knife ni lah. Kat kedai RM2 ada wak. Ada kat kedai RM2. Serius. Okay. Pisau turning digunakan untuk membentuk, merapi dan membuang kulit buah. Ni kalau nak buat shark tadi bolehlah beli ni lengkap. Parisian scoop ni kalau nak cedok buah je bentuk bulat gini. Belilah pisau scoop. Penerap kata ni kalau nak buat biskut ke, nak buat buah-buah berbentuk love. Macam ni belilah. Semua suruh beli. Okey, ni alatan menghias. Pisau pelepah. Kek pemutar kek, meja pemutar kek saya tak ada ni. Sebab saya tak minat buat kek krim ni. Saya suka buat kek marble, brownies yang tak leceh lah. Tapi kalau dia bakers, macam kamu minat nak buat kek krim macam ni kan, kamu kena ada lah ni pisau pelepah, meja pemutar kek dengan redai. Redai kek ni wak, kalau kita bakar kek kan, kita nak sejukkan kek tu, kita sejukkan di atas redai. Lepas tu kek, kalau macam kek marble tu atas dia ada 4 segi corak tu sebenarnya bekas dia letak dekat redai ni lah. Ni bag icing. Semua ada kat kedai bakery. Tube icing. Okay. Ni alatan menghidang. Setiap rumah kebanyakannya adalah pinggan, mangkuk, cawan, piring, sudu, garfu. Mesti ada lah. Itu wajib. Gelas. Okay, tapi yang nak ini bekas apa ni? Kalau makan apa ni wak? Apa kita panggil hot pan kan? Yang ni rumah saya tak ada. Rumah awak ada? Tak ada. Ada ni? Tak Apa ada. benda ni wak? Kalau kita nak makan apa ni? Ni apa? Alah ada lah dekat Ion tu kan. Kat Tesco ada kan? Hot pan ni. Tak ada. Rumah saya tak ada. Okay. Mengaplikasikan penggunaan alatan dan perkakasan dalam proses penyediaan reka bentuk makanan. Apakah perkakasan? Perkakasan ialah peralatan yang digunakan untuk memudahkan sesuatu kerja yang dilakukan dapat menjimatkan masa. Perkakasan perlu digunakan bersesuaian dengan fungsinya. Ini perkakasan. Tadi itu alat. Ini perkakas.
Ini ni lelaki budak lelaki ni, pelajar lelaki, murid lelaki ni saya cadangkan nanti esok kalau kamu kahwin, dah besar kamu kahwin, ni sediakan ni siapa ni, Azim, siapa dia, Nabil, semua ni nak jadi bapa orang semua ni, Muhammad Syami, okey, Syafiq ni beli ni. So suri rumah pula, isteri akan rasa bahagia lah, lengkap ni perkakasan ni. Okey, ada mesin buat kek, ada blender, ada fruit, juicer apa, mesin apa? Mesin fruit juicer panggil. Lepas tu ni mesin buat roti. Okay, kena sediakan ni Apa tu? Periuk nasi wajib. Okay, oven. Senang nak buat kek ke apa. Ketik jari je. Ini mesin mesin pula. Steam. Untuk nak kukus lah. Kukus makanan sihat ke, kukus siap kat steamer. Buat power, apam ke, pakai ni. Ini adalah microwave. Kalau kita nak panaskan makanan ni, tak payahlah buka api kan. Kita masuk dekat microwave ni. Lepas tu ni, mesin apa buat donat kau. Ni. Mesin buat mi. Beli belaka. Untuk isteri awak tu beli, beli semua Ni mesin buat mi. Mesin buat biskut. Memang terror lah dia. Okey. Baik, seterusnya 2.6.4 melakar serta menjustifikasikan reka bentuk dalam pembungkusan makanan. Ini kalau kita nak bungkus makanan dalam buku teks awak, muka surat 154. Macam mana kita nak buat packaging? Lepas kita dah buat design, kita dah masak makanan, kemudian kita buat presentation cantik, lepas tu kita nak bungkus. Jadi, apa-apa pun sebelum kita nak buat apa-apa reka bentuk makanan, kita perlu lakar dululah. Jadi maklumat yang ada dalam lakaran mestilah bahan yang digunakan, prinsip reka bentuk, dimensi, elemen reka bentuk. Nanti habis duit tak ada untuk makan pula. Okey, ini adalah elemen reka bentuk. Awak kan dah belajar dalam tingkatan 1, elemen reka bentuk adalah warna, garisan, texture. Jadi awak punya reka bentuk makanan tu mesti ada elemen ni. Awak tengok dia punya kuih tu menarik Ada elemen warna di situ Okey, ada elemen texture, ada tekstur lembut, ada tekstur keras. Okey, tengok tu donat dia. Okey, kek, kuih, buah dia. Okey, dan mesti ada prinsip reka bentuk. Prinsip reka bentuk yang awak belajar dalam tingkatan 1 apa? Keringkasan, harmoni, apa lagi? Ada 9 kan? Jadi mesti ada prinsip reka bentuk, ciri-ciri prinsip reka bentuk tu mesti ada dalam reka bentuk makanan awak. Jadi barulah menarik makanan awak. Tengok ni, kek dia, kek Spiderman. Apa ni? Tembikai dalam bakul merak. Kek ABC. Dah. Okey. Tengok ni dia punya puding. Okey. Burger dia, burger ni apa ni? Pizza. Kek Hello Kitty. Ni semua menggabungkan prinsip-prinsip yang awak belajar semasa tingkatan 1 lah. Jadi bila awak masukkan nilai elemen dan prinsip dalam design, jadi bertambah menariklah design awak. Tengok tu. Okey. Donat dia. Okey, baik. Saya ada soalan untuk kamu. Senaraikan dan justifikasikan elemen dan prinsip yang terdapat pada reka bentuk makanan di bawah. Okey, siapa nak jawab? Awak senaraikan yang pertama elemen apa yang ada dalam bentuk kek ini? Warna, betul Dania. Lagi? Boleh tak buka mikrofon? Bentuk, betul Afika. Corak tak ada alif. Bentuk izati, okey betul. Rupa ada rupa. Okey, saiz, yes betul. Hiasan tak? Hiasan bukan dalam elemen. Saiz, yes betul. Okey, lagi? Texture, okey, texture pun ada.
Okey, pengulangan Afika. Pengulangan itu adalah prinsip Okey, prinsip adalah pengulangan. Okey, betul. Rasa tidak, rasa bukan. Kalau ruang, yes. Ruang, yes. Ruang adalah salah satu elemen. Okey, habis tentang elemen, saya nak kamu senaraikan prinsip pula. Prinsip. Keseimbangan, yes, betul. Betul Husna. Keharmonian, betul Alia. Afikah, kepelbagaian, betul. Mahalacumi, yes, pengulangan, betul. Okey, bagus. Bagus Aina, betul. Betul Aina. Okey, kesatuan Azim, betul. Alhamdulillah, bagus. Okey. Okey, senaraikan dan ada kan? Dah lapar lah ni maknanya. Cakap pun dah tak betul. Senaraikan dan justifikasikan elemen dan prinsip yang terdapat pada bentuk pembungkusan makan. Ni awak tengok KFC punya packaging. Okey, saya nak tanya elemen. Elemen yang utama dalam packaging KFC ni apa awak nampak? Warna, yes. Warna dan garisan sebenarnya Warna dan garisan. Prinsip pula? Yes, betul bentuk. Prinsip? Prinsip apa yang ada pada packaging kotak? Harmoni, yes. Pengulangan, yes. Betul. Keseimbangan, yes. Betul. Betul. Betul Anis. Betul. Pengulangan Sharifah, betul. Okey, bagus. Okey, so maknanya awak dah faham. Dalam packaging awak, dalam pembungkusan makanan, mesti ada tanda jenama, brand. Kalau awak nak berniaga, mesti awak masuk dalam bekas kan? Mesti awak nak buat brand awak kan? Okay, Dania's Bakery contoh. Okay, Afika Bakeries, Nabil's Bakeries, contohlah. Okay, kemudian mesti ada tipografi. Tipografi tu apa guys? Tipografi. Ini bungkusan makanan. Tipografi ni muka surat 158. Maksudnya dia ada logo. Tipografi tu adalah logo, bukan tipu Bukan tipu logo Logo. Awak punya jenama awak ada logo. Buat je dengan Canva. Install Canva dalam handphone, buat sendiri. Tak payah tempah. Sekarang ni apa pun benda buat sendiri. Jimat. Okay, kemudian mesti ada warna yang menarik. Pembungkusan awak tu. Ilustrasi mesti ada. Gambar lah maknanya. Size-nya mesti sesuai. Dan ada bermaklumat. Macam KFC tu kan beritahu lah kalori berapa, lemak berapa. Tu tengok je tak jadi nak makan kan. Dan reka bentuknya menarik. Okay, awak tengok Milo. Rasa nak minum Milo kan sebab gambar dia tu macam wow. Lepas minum Milo akan main bola kuat, sepak pun tinggi je. Okay. Biskut coklat. Saya tengok pun macam terbeliur nak makan biskut je pun. Okay, air. Coco Crunch. Kan, tengok dia punya packaging memang menarik minat. Packaging Coco Crunch, kenapa dia tak letak perempuan cantik kat situ? Perempuan cantik makan Coco Crunch. Tak kena lah. Sebab Coco Crunch ni untuk budak kecil. Jadi dia letaklah gambar beruang apa? Beruang ke ni? Ke tiger tu? Okay. Kartun. Sebab untuk budak kecil. Tak ada dia letakkan apa tu Aaron Aziz punya gambar kat situ ke kan? Letak gambar saya baru sesuai. Tak gambar Azim kat situ. Kan? Kena sesuai lah packaging awak tu. Sama juga packaging apa benda ni. Apa ni mungkin cupcake lah. Packaging cupcake kan. Untuk kenduri kahwin. Okay, packaging roti. Tengok, packaging roti macam tu lah. Takkan packaging roti yang nak buat macam warna hitam macam plastik sampah tu. Awak jual roti? Awak jual roti. Tapi packaging awak warna hitam. Macam plastik sampah tu. Sampai sudah orang tak beli. Orang pun tak tahu tu benda lah dalam plastik hitam tu. Jadi nak buat packaging roti yang menarik. Yang membuat orang terliur nak makan. Okay. Okay, ini adalah contoh lakaran kek. Okay, awak lakarlah kek. Tengok tu. Lepas awak lakar guna pensel macam tu, awak warnakan. Boleh nampak awak punya design kek tu menyerakan, realistik. Rasa nak makan terus. Lepas tu, gambar kek tu nanti awak nak letak dekat awak punya packaging kan ataupun dekat logo awak. Desserts.
Ini contoh piece of cake lah. Ini adalah contoh packaging untuk kek. Kek yang telah dipotong-potong, bukan whole cake lah, bukan sebiji kek ni yang cut cake lah. Okay, tengok tu. Macam-macam bentuk pembungkusan yang menarik minat. Saya tengok bekas pun saya dah tertarik. Saya tak tengok lagi kek dia. Kadang orang buat kek cincai je. Kadang orang buat kek butter je dalam tu. Tapi packaging dia menarik dan membuatkan benda tu mahal. Tengok tu, cupcake. Dah. Tengok Orang jual cupcake ni berapa biji tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 biji. Awak tahu berapa? RM40. Awak dah untung banyak lah tu. Sebenarnya jual makanan ni darab 3 tau. Menjual makanan di darab 3. Maksudnya 1/3 modal. 2/3 untung. Seriously saya cakap. Awak jangan jual makanan darab 2. Awak untung tu tak berbaloi lah. Dia mesti darab 3. Kos modal, awak kena belajar kan tingkatan 1 kan. Nak kira kos pengeluaran kan. Darab, okay. Kos modal darab, kos modal campur dengan semua-semualah. Darab 3. So awak dapat 2/3 untung. Baru berbaloi lah dengan awak, barulah awak punya bisnes tu tak cepat tutup. Sebab dia punya keuntungan tu berbaloi dan 1/3 tu lagi boleh buat pusingan modal lagi. Biasanya orang yang berniaga ni cepat tutup sebab dia untung sikit lah, sebab dia nak cepat laku. Lepas tu dia tak boleh nak roll modal dia. Awak jual mesti berbaloi dengan usaha awak Darab 3. Contoh, kek ni, cupcake ni modal dia RM12. Jadi awak jual RM36. Kalau kamu buat design yang sangat rare, yang menarik macam ala-ala hotel tu, mungkin boleh jual RM40. Tengok kepada kotak tu lah. Kotak tu pun mahal tu beli. Okay? Okay, lakaran ni nanti kita buat kemudian lah. Okay, ni contoh lakaran lah. Lakaran roti, sandwich design sandwich, design telur. Buat lakaran dulu and then baru dia design telur tu. Okay, menghasilkan reka bentuk dan pembungkusan makanan ada 5 faktor. Mesti ada keseimbangan, bentuk, tekstur, rasa dan saiz. Ni contoh nasi lemak, dia hidangkan di atas pinggan macam tu lah. So sangat menarik. Kalau dalam bekas macam tu. Okay, yang belah kiri tu belah kanan dalam pinggan. Okay. Yang ni kalau untuk pembungkusan makanan nasi lemak sama ada dalam kertas dengan daun ataupun dalam kotak kertas macam tu nah. Okay. Ni contoh pembungkusan makanan lah. Faktor yang mempengaruhi pembungkusan makanan dapat membentuk imej, menentukan ciri-ciri kepentingan produk, mengelakkan masuknya pelbagai banyak informasi, penggunaan warna yang betul dan menarik, penggunaan imej yang bermaksud tepat. Contoh ni kan macam jus kan, jus minuman kan. Awak tak payah tanya orang, ni apa ni? Awak jual apa ni? Awak tak tanya, apa tu? Apa tu? Awak tak tanya dah sebab pembungkusan tu dah membawa imej dia jual jus. Jangan pula awak buat dia punya packaging dia gambar teddy bear kan. Jadi orang tanya apa benda dia jual tu. Tak faham kan. Jadi awak punya pembungkusan mesti kena Okay, ni contoh lagi. Kalau macam burger box tu kan sesuai lah orang tahu dah awak jual burger. Okay. Ni contoh lagi. Okey, dan yang terakhir menilai reka bentuk makanan yang dihasilkan dari segi kecenderungan, kandungan unsur, simbolik dan estetika. Okey. Ini penilaian lah. Okey, ini pembungkusan. Ni cara-cara nak buat pembungkusan ni. Dekat kertas manlakat tebal ni awak buat, lepas tu awak gunting, lepas tu awak cantum. Okey, buat sendiri Ini pembungkusan buat sendiri. Okey, ini contoh lakaran pembungkusan, lepas tu dia buat the real one. Okay, contoh lakaran pembungkusan. Okay. Ni projek Kalau kat sekolah kita akan buat projek tau. Kita akan buat projek ni. Okay. Last. Jangan ngantuk lagi tau. Jangan rasa bosan lagi tau. Last quiz. Okay, sana. Live quizzes.
22 soalan tapi soalan ringkas je, cepat je awak jawab. Okey, buka quizzes. Okey, sorry, saya tukar kod Saya tukar kod 454631. Ni 454631. That one. Okay, saya start. Cikgu, saya tak dapat ya cikgu. Tak dapat. Ada 12 player Okey, dah boleh jawab lah. Boleh tak? Cikgu, dia suruh saya kena sign account lah cikgu. Okay, cikgu akan stopkan. Cikgu akan end game dalam masa 3 minit lagi. Okay, sikit lagi. 2 minit. Pantas.
Okay, quizzes ni memang perlukan kepantasan. Dah, okay, thank you Dania. Thank you Raja. Thank you Ardini. Dah siap dah tu. Okay, 2 minutes. Husna, dah naik atas dah. Okay, faster, faster. Oh, di Club English. Okay, kita end game sekarang. Sorry, dah terlebih. Kita end. Sekejap Sekejap, masuk lagi lama sikit. Okay, first ranking adalah Dania. Second Afika. Third adalah Husna. Tahniah. Okay, right. Kamu semua. Okay, doakan semoga urusan bersalin cikgu dipermudahkan. Nanti apa-apa info, cikgu akan masukkan dalam WhatsApp group. Okay, cikgu yang akan ambil alih tu pun akan masuk dalam WhatsApp group tu nantilah. Jadi untuk hari ini, tugasan dia cikgu akan bagi nota 2 helai macam biasa. Print ataupun tulis tangan. Bukti nota dah siap, kamu masukkan dalam group Telegram Okay, group Telegram yang saya dah wujudkan hari tu Okay, jadi apa-apa kita berkomunikasi melalui WhatsApp. Okay, cikgu ucapkan terima kasih banyak-banyak untuk kamu pada hari ini. Kita jumpa lagi insya-Allah panjang umur Okay, cikgu doakan kamu sentiasa berjaya dan sentiasa bersemangat. Okay, bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri kelas kita, cikgu nak beritahu, kelas hari Jumaat ni cikgu hanya akan bagi latihan saja tak ada Google Meet Esok Jumaat esok tak ada Google Meet sebab cikgu ada mesyuarat. Minggu depan hari Khamis cikgu dah awarded untuk bersalin jadi ini adalah perjumpaan terakhir kita di alam maya kemudian kamu akan diambil alih oleh guru ganti yang lain, cikgu RBT jugalah selama 2 bulan. Selama cikgu cuti bersalin 2 bulan lah sebab minggu depan nak bersalin dah. Jadi cikgu mohon doa daripada kamu. Terima kasih cikgu. Cikgu salam. Terima kasih cikgu. Bye. Bye cikgu. Bye-bye.